Apabila kita bercakap mengenai kemiskinan, ia lebih jelas apabila pandemik COVID-19 melanda. Jadi untuk kita lihat bagaimanakah realiti dan cabaran kemiskinan ini untuk mengulas lanjut usaha menangani kemiskinan di Malaysia, kita bersama dengan Dr. Wan Munira Wan Jaafar, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan Fakulti Ekologi Manusia UPM. Terima kasih Doktor bersama kami. Ya, hai Nabila and Nina Betul, okay. Nina di sini. Nina dan Doktor. Nabila, okay. Betul. Doktor, jadi dalam konteks Malaysia, adakah kerangka serta dasar untuk basmi kemiskinan ini dilihat memadai, mencukupi dan ataupun apa yang kita perlu lihat semula susulan dengan pandemik COVID-19 yang telah mengubah kehidupan masyarakat? Okey, baik Nina. Sebenarnya kita ada dasar yang baik ya, bermula dengan DEP 1971, okey, Dasar Pembangunan Nasional 1991, okey. Tapi kita tak boleh lari daripada realiti yang dunia berkembang, dunia berubah, dinamik, okey. Dan significantly kita melalui satu ancaman yang besar baru-baru ini iaitu COVID-19 dan bukan kita saja, satu seluruh dunia okey mengalaminya. Jadi of course lah jawapan dia kita kena mengikut arus kita kena respon pada perubahan tersebut dan jika ditanya pendapat saya ya dasar kemiskinan dasar pembasmian kemiskinan perlu dikaji semula, diubah semula. Dan untuk tambahan ya okey saya berbesar hati nak menerangkan yang okey Economic Planning Unit EPU sudah mula menjalankan kerja mereka dengan menubuhkan satu unit kemiskinan untuk menangani ataupun membasmi kemiskinan dalam konteks semasa bagi mencapai sifar miskin tegar tahun 2025 di mana dasar dibuat ataupun strategi dan program sedang dilaksanakan bukan dalam konteks ataupun kerangka kita sahaja Malaysia tetapi mengikut acuan Bank Dunia yang mana kita sekarang dalam konteks globalisasi kita tak boleh bersendiri, kita kena lihat macam China, macam mana Ukraine, Rusia tengah berperang, macam mana impak dia pada ekonomi dan kita kena bersatu. Okey, dan ini adalah satu usaha yang ataupun tindakan strategi yang terbaik sedang dijalankan oleh pihak kerajaan di mana mereka telah mengutarakan satu inisiatif iaitu memperkenalkan dasar kemiskinan pelbagai dimensi iaitu tidak melihat kemiskinan ini semata-mata dalam konteks pendapatan tetapi kemiskinan juga boleh ataupun perlu dilihat dalam konteks bukan pendapatan contohnya seperti kemiskinan dalam konteks pendidikan, kesihatan dan juga taraf hidup. Baik, bagi pendapat doktor sendiri, apakah penambahbaikan yang boleh kita tambah dalam dasar untuk membasmi kemiskinan dekat negara ini dan juga adakah sebenarnya kerjasama antara kerajaan pusat dengan negeri ini sebenarnya cukup? Okey, sebenarnya kerajaan tidak duduk diam sentiasa bergerak pantas dan ada beberapa penambahbaikan yang sedang dibuat dan mungkin perlu dibuat berdasarkan konteks ataupun lens akademik jika ditanya pada saya lah antara lain contohnya yang saya boleh kongsikan di sini ialah KPWKM misalnya sedang berusaha untuk membangunkan satu instrumen bagi memperkenalkan indeks kesejahteraan bantuan sosial bagi penerima bantuan sosial di bawah agensinya lah jadi indeks ini adalah untuk mengenal pasti apakah bantuan sosial yang diterima oleh penerima-penerima of course lah mereka ni daripada golongan yang memerlukan B40 yang miskin tegar dan sebagainya adakah bantuan-bantuan sosial yang diterima selama ini termasuklah bantuan sosial yang diterima semasa pandemik COVID-19 dan juga era selepas pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang positif ataupun signifikan kepada kesejahteraan sosial mereka. Jadi instrumen ini insya-Allah akan dibangunkan dan akan digunakan oleh 17 agensi supaya 17 agensi ini akan come out dengan dia punya indeks sendiri dan seterusnya indeks ini boleh menjadi input yang baik bagi pembentukan model baharu bantuan sosial di mana melalui model baharu bantuan sosial ini strategi pembasmian kemiskinan especially kemiskinan tegar dalam konteks masyarakat di negara ini akan berlaku dengan lebih baik. Okey, yang kedua ialah kita juga boleh laksanakan poverty cycle di mana kita boleh ajak stakeholders dan juga pakar-pakar NGOs badan korporat serta ahli akademik untuk
sit down together, okay, persidangan meja bulat begitu, untuk membincangkan dan berkongsi pengalaman lah tentang pengalaman mereka bersama masyarakat di luar. Academician contohnya banyak dapat geran untuk buat kajian-kajian pasal kemiskinan, pandemik dan sebagainya. Kita cari yang mana academician yang niche ataupun fokus mereka adalah kajian kemiskinan, duduk bersama dan bincangkan apa dapatan kajian mereka supaya strategi pembasmian kemiskinan ini boleh dibuat dengan lebih terfokus secara unik, secara lokaliti, case by case. Sebab kita tengok COVID-19 dia unik dia bukan kemiskinan yang diwarisi, tetapi dia kemiskinan ad hoc ada yang tiba-tiba kaya jatuh miskin dan miskin tegar terus, yang mana atas pagar terus tergelincir, dan kebanyakan juga yang kehilangan ahli keluarga breadwinner, ibu dan ayah kerana COVID tiba-tiba kehilangan punca pendapatan. Jadi kemiskinan yang kita hadapi sekarang ini adalah kemiskinan multidimensi Jadi kita perlu lihat secara lebih holistik Okey, dan saya suka untuk bawa cadangan bahawa ahli masyarakat members of society kena diperkasa dengan kuatlah supaya mereka ini perlu lebih kreatif, inovatif, pandai mengambil peluang serta celik teknologi dalam konteks ini kerana sebenarnya agensi kerajaan, bukan kerajaan, sebenarnya banyak program dan inisiatif yang dibuat untuk membantu mereka. Di universiti contohnya kita ada knowledge transfer program di mana kita buat program-program jaringan dengan masyarakat dan juga industri untuk empowerment, di mana kita gunakan pakar-pakar kita dalam ni pertanian ke, social science ke dan sebagainya untuk mendekati masyarakat dan membantu keperluan mereka. Baru-baru ini contohnya saya baru je habis satu program usaha sama UPM dan DBKL yang dinamakan sebagai Dapur Viral, di mana kita mendekati dan fokus grupnya adalah wanita B40. Kita tackle mereka untuk bantu mereka memasarkan produk-produk mereka yang mereka buat di rumah, contohnya macam jam, laksa Penang kan, makanan-makanan macam tu yang dibuat di rumah secara digital dan terbukti mereka enjoy. Kita jemput Insta famous anti popper jadi mereka happy mereka belajar banyak benda. Pada mulanya tak ramai yang nak join, tapi selepas itu ada yang join dan mereka dapat pendedahan yang baik. Doktor, sudah pastinya kita tak nak ada sesiapa pun terpinggir dan kita mahu dorong mereka keluar daripada belenggu kemiskinan, terutamanya kemiskinan tegar. Jadi kita nak tahu bagaimanakah cabaran antara agensi-agensi JKM, LPPKN dan Zakat Negeri, apakah cabaran yang mereka hadapi demi memperkasakan untuk keluarkan mereka dari belenggu kemiskinan ini? Okey, sebenarnya kan di Malaysia ni kita ada 17 agensi dengan 192 jenis bantuan yang telah diberikan. Tetapi masalah kita, kekurangan kelemahan kita ialah kita tidak ada pengkalan data yang berpusat untuk centralizekan jenis-jenis bantuan ini dan juga agensi-agensi ini. Jadi kita tak tahu agensi ini bagi bantuan jenis apa kepada siapa di mana. Jadi ini adalah satu kekurangan kita, dan sebenarnya kementerian KPWKM sekarang sedang berusaha untuk mewujudkan pengkalan data ini melalui itu tadilah yang pembinaan instrumen dan indeks itu, supaya in the end of the day kita boleh gabungkan agensi-agensi pemberi bantuan ini supaya kita boleh selaraskan dan kita boleh kenal pasti supaya tidak ada members of society yang terpinggir daripada menerima bantuan, dan tujuan ataupun target utama kita ialah untuk membantu mereka kekal dalam society dan bernafas serta keluar daripada kemiskinan dan juga kemiskinan tegar, insya-Allah. Baik, terima kasih Dr. Wan Munirawan Jaafar, Pensyarah Kanan Jawatan Sains Kemasyarakatan dan Pengenalan Fakulti Ekologi Manusia UPM atas pencerahan tentang usaha kita menangani kemiskinan di Malaysia.